Kerana itulah Al-Hajjaj tidak menghadapi bencana lantaran merosakkan Baitullah, kerana bila tidak berniat untuk merosakkan rumah tersebut, sebaliknya ingin membunuh Abdullah ibn Zubair. Jadi keadaan yang sama, dalam situasi kemudiannya beberapa puluh tahun selepas, beberapa 100 lebih tahun selepasnya, kita lihat Al-Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi menghantar tentera untuk membunuh Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair bersembunyi dalam Masjidil Haram. Maka tentera Hajjaj ini menggunakan manjanik, yang manjanik untuk menghantar batu ke dalam Masjidil Haram dan terkena kepada Kaabah. Jadi Kaabah tu rosak. Tetapi Al-Hajjaj tidak terkena seperti mana Abrahah, kerana tujuan Al-Hajjaj bukan untuk memusnahkan Baitullah, bukan untuk memusnahkan Kaabah, tapi sebenarnya untuk membunuh Abdullah ibnu Zubair yang bersembunyi di dalam Masjidil Haram. Yang kelima, kemusnahan dan kebiasaan mereka setelah terkena lontaran anak batu dari burung digambarkan dengan bentuk yang buruk untuk menunjukkan tentang kebencian Allah terhadap kekufuran, kekerdilan diri dan kehinaan mereka di sisi Allah SWT. Mereka diibaratkan seperti daun kering atau jerami layu yang diterbangkan angin. Daun itu juga seperti sisa daun yang dimakan binatang. Ia bagaikan perkumuhan binatang. Kenyataan tersebut menunjukkan tentang kehancuran mereka yang lengkap, kerana Allah mengumpamakan kehancuran mereka seperti najis yang terungkai dari komponennya. Begitulah tentera Abrahah dan tenteranya musnah hanya kerana terkena lontaran batu yang diturunkan, bom-bom batu yang diturunkan oleh burung-burung ababil ini. Akhirnya mereka jadi seperti daun-daun kering yang berlubang-lubang. Walau bagaimanapun perumpamaan itu ditampilkan dalam batas manhaj Al-Quran dan menurut tata kesopanannya yang tinggi, seperti firman Allah SWT yang mengumpamakan Nabi Isa dengan ibunya. Maksudnya kedua-duanya sama makan makanan. Yang surah Al-Ma'idah ayat 75. Kita lihat dalam surah Al-Ma'idah ayat 75. Surah Al-Ma'idah ayat 75. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kana ya'kulani at-ta'am safazim. Kedua-dua mereka sama memakan makanan. Wallahu a'lam. Allah mengenakan azab kepada mereka tentera bergajah dan tidak dikenakan kepada kafir Quraisy yang menggantung berhala-berhala di dinding Kaabah. Kerana tujuan tentera bergajah ialah untuk nak meruntuhkannya, dan perbuatan itu adalah suatu pencorban ke atas hak manusia. Sementara meletakkan berhala dalam Kaabah bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, walaupun dalam masa yang sama mereka melanggar hak Allah, namun hak manusia diutamakan dalam hal ini dari hak Allah. Itu dia. Kenapa Allah Ta'ala kenakan azab pada tentera Abrahah, tak kena pada orang Quraisy? Kerana tentera Abrahah memimpin tentera ini nak meruntuhkan Kaabah. Sedangkan orang kafir Quraisy itu mereka menjaga Kaabah, tetapi kesalahan mereka ialah meletakkan berhala dalam dan di sekitar Kaabah. Itu dia. Allah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, setelah burung menghujani tentera berkenaan dengan anak-anak batu, lalu Allah mengutuskan angin menggeserkan anak batu itu sama sendiri dengan kuat, sehingga siapa jua yang terkena anak batu itu terus binasa. Tiada seorang pun yang terselamat daripadanya kecuali seorang lelaki dari Bani Kindah. Beliau berkata, fa innaha law ra'aiti wa lam tarhi. Sungguh kalau anda melihat tapi anda memang tidak melihat, lada junubul mughammas ma laqina, di dataran al-mughammas apa yang kami alami. Khasyitullah idh qad batha tayran. Mesti anda takut pada Allah, mesti Allah mengutus burung-burung. Wazilla sahabatan marrat alaina, lantaran awan hitam gelap menyelubungi kami. Wabatat kulluha tad'u bihaqqin, sepanjang malam menghujani kami mengajak pada kebenaran. Ka'annalaha 'alal hab syani dainan, bilangan burung itu terus menghujani orang-orang Habsyah bagaikan menuntut hutang lama.
Menurut riwayat, anak-anak batu tersebut tidak menipu semua tentera, tetapi hanya menipu orang-orang tertentu yang dikehendaki Allah. Catatan sejarah menyatakan bahawa Abrahah pulang ke Yaman bersama beberapa orang tentera yang terselamat. Namun setelah mereka tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi seperti yang dilihat, mereka terkejut dan akhirnya mati binasa. Peristiwa tersebut benar-benar menjadi pengajaran dan teladan kepada orang lain. Itu dia. Yang ketujuh, Ibn Ishaq berkata, setelah Allah mempertahankan Mekah daripada ancaman Raja Absyah, semua masyarakat Arab mula menghormati orang-orang Quraisy dan berkata, mereka adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Allah berperang untuk mereka dan mereka diselamatkan daripada ancaman musuh. Itu adalah nikmat Allah yang terbesar yang dikurniakan kepada mereka. Wallahu a'lam. Begitulah begitulah sempurnanya tafsiran surah surah Al-Fil, daripada pengenalannya sampai kepada hukum tajwid, terjemahan harfiah, tafsir, ulasan dan perumahan hukum hakam. Mudah-mudahan pengajaran dalam surah Al-Fil ni akan kita masukkan dalam kehidupan kita, untuk kita lihat, kita bawa anak isteri, suami anak kita dalam kehidupan yang baik di dunia sampai ke akhirat, dalam kehidupan dan rahmat Allah SWT. Dan sekiranya dalam kuliah ini ada apa-apa yang mungkin tersilap bahasa, terkasar bicara, tersinggung kata, semua maaf dari Allah SWT dan Nabi SAW, dari tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bertemu kita pada kuliah yang seterusnya, membicarakan surah Quraisy insya-Allah pada muka surat 417 insya-Allah, izin Allah SWT. Kita bertemu lagi. Akhir sekali, kita jaga diri kita, jaga SOP, jagalah keselamatan dan kesihatan diri kita. Mudah-mudahan kita terpelihara di bawah pemeliharaan Allah SWT dari wabak COVID-19 yang berbahaya ini. Wallahu Rasulullah barakallahu fikum, aku lakukan lazat ta'zim ini walakum. Dan kita akhiri kuliah kita dengan tasbih al-kafarah dan suratul asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma arhamna wa Allah minazil kafir huni alaina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma badi syamlahum wa farig jamhum wa shaddid kalimata wa zazil aqdam wa sabim kilabik ya qahhar ya jabbar ya takmi Allah ya Allah. Allahumma yamzul kitab wa yamjul sawajmul azab ihzim wa sallallahu wa fatna bil sawsar amr min rabbana zayyim wa sawa fa ya rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban rabbana alayka tawakkalna wa ilaika al-masir rabbana taqabbal minna du'ana wa mana wa lafana wa amalana fi hadha al-yawm mubarak bi syahri sabran barak innaka samil alim. ثم لنا يا مولانا أنت تمرد لنا فيها اسمنا تأتنا فيها سماء خضع والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم بنا بكم تقوى كلام بالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.